Bilakah kali terakhir kita datang ke sini? Lebih daripada 5 tahun yang lalu? Kabin-kabin ini tidak diselenggara dengan baik. Lihat cicak-cicak yang sedang merayap di atas siling. Bagaimanakah sekiranya salah seekor cicak itu merayap ke atas badan dan muka saya ketika saya sedang nyenyak tidur? Lihat, 2 ekor cicak itu sedang bergaduh. Alamak, adakah cicak itu akan mati? Tetapi, kenapa ia masih lagi bergerak? Jangan bimbang. Cicak sentiasa menanggalkan ekornya untuk melepaskan diri daripada pemangsa. Ekornya akan tumbuh semula melalui mitosis. Sebelum kita mengetahui bagaimana ekor cicak terbahagi, kita perlulah memahami tentang pembahagian sel terlebih dahulu. Pembahagian sel terbahagi kepada dua, iaitu mitosis dan meiosis. Mitosis berlaku di sel soma dan meiosis berlaku di sel gamet ataupun sel pembiak. Kali ini kita akan fokus kepada mitosis terlebih dahulu. Mitosis adalah proses pembahagian sel yang membentuk dua sel anak yang seiras dengan sel induk. Pada manusia dan haiwan, ia berlaku di sel soma. Sebagai contoh, cicak tadi. Bila ekor cicak terputus, ia akan berlaku proses mitosis untuk menghasilkan ekor yang baru. Contoh pada manusia, bila awak terluka, automatik sel soma akan melakukan proses mitosis untuk menghasilkan sel yang baru. Manakala di tumbuhan, ia akan berlaku pada tisu meristrim, iaitu pada hujung akar dan hujung pucuk. Jadi, apakah kepentingan mitosis? Kepentingan mitosis yang pertama adalah menggantikan sel-sel tua dan sel mati. Sebagai contoh, bila awak luka, mitosis inilah proses untuk menggantikan sel yang baru. Yang kedua adalah penambahan bilangan sel bagi tujuan pertumbuhan. Yang ni adalah daripada awak kecil sampai awak besar, awak meninggi, betul? Meninggi. Itu adalah proses mitosis. Yang ketiga adalah menghasilkan sel-sel baharu dalam pembiakan akses. Yang ini berlaku pada tumbuhan. Tumbuhan juga membesar dan meninggi, betul? Sel-sel ini akan melakukan proses mitosis untuk membesar. Terdapat beberapa fasa dalam mitosis. Yang pertama adalah profasa, yang kedua adalah metafasa, yang ketiga adalah anafasa dan keempat adalah telofasa. Awak just ingat PubMed. PubMed adalah proses untuk mitosis. Sebelum masuk proses mitosis, sel melalui peringkat interfasa. Interfasa ialah peringkat sebelum berlakunya proses mitosis dan meiosis. Pada peringkat ini, replikasi DNA berlaku dan sel-sel mengalami pertumbuhan dan bersedia untuk pembahagian sel. Kemudian barulah dia masuk proses mitosis, iaitu proses pembahagian sel. Okey, fasa yang pertama adalah profasa. Di profasa ni, kromosom akan memendek dan menebal menjadi jelas kelihatan. Okey, lepas tu setiap kromosom terdiri daripada dua kromatik yang bercantum di sentromere. Dia nampak dekat situ ada sentromere. Okey. Dan yang ketiga, gentian gegelung mula terbentuk dan membran nukleus mula untuk terurai. Sebab tu dia membran nukleus dia jadi dot-dot. Fasa yang kedua adalah metafasa. Di fasa ni, kromosom mula tersusun di satah khatulistiwa. Awak boleh tengok kat sini, dia punya kromosom dah mula straight. Mula tersusun straight, just straight line. Lepas tu, gentian gelendung dia melekat pada sentromere. Dia punya gentian gelendung dia mula lekat dekat sentromere. Sebab tu dia tersusun straight di satah khatulistiwa.
Fasa yang ketiga adalah anafasa. Fasa ni sentromere membahagi kepada dua. Lepas tu kromosom atau kita panggil kromatik kembar ni mula terpisah. Jadilah satu kromatik dan satu lagi kromatik terpisah, berlawanan, bergerak ke kutub sel bertentangan. Kita panggilnya adalah pengkutupan. Okey, fasa yang terakhir dalam mitosis adalah telofasa. Di sini kromatik sampai ke kutub bertentangan. Lepas tu membran nukleus mula terbentuk semula. Sebab tu dia jadi dot-dot. Dia punya nukleus membran dia, sebab dia dah mula terbentuk. Kemudian cytoplasma pun membahagi dan terbentuk dua sel anak yang mempunyai bilangan kromosom dan maklumat genetik yang sama dengan sel induk. Kat sini awak boleh tengok nukleus dia pun dah cantik, maksudnya dia dah jadi nukleus yang betul-betul nukleus, dan dia membahagi menjadikan dua sel anak yang sama. Maksudnya sel induk dia ada 46 kromosom, sel anak ni pun juga ada 46 kromosom setiap satu. Maksudnya kat sini satu sel anak tu ada 46, satu lagi ada 46 kromosom juga. So ada dua kat sini. Dia terhasil sel yang sama, cuma dia membiak menjadi dua sel anak. Jadi cicak yang awal tadi ekor dia terputus juga melalui proses mitosis untuk membentuk ekor yang baru.